صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kasih Allah. Tengok muka surat 14. Tanah. Sampai wadah niat tadi. Tengok 11 daripada atas. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Dan diibaratkan daripada ternafi kan munfasil, yakni bilangan yang suku-suku dimula-mula lagi dengan bahawa ada Tuhan, bangsa satu lagi menjadi dua dengan dia, maka tidak. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Dan diibaratkan. Nah tajuk apa ni weh? Ingat klik kembali pada tajuk. Tajuk dia kita mengaji sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala. Banyak mana sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala tak terbilang. Jadi ya syarak mewajibkan supaya kita mengetahui, iaitu 20 yang sifat yang wajib ada pada Allah. Di antaranya sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Ya ini sifat esa. Esa Jadi esa ni dia esa pada zat dia, esa pada sifat dia, esa pada af'al. Maksud dia apa maksud? Yang dikata esa ni, Tuhan itu zat dia bukan jenis giring boleh belah 3 part. Ni dia panggil kam mutasil macam saya ni. Seketul seorang ni nampak zahir seorang, sebenarnya 2, 3, 4, 5. Maka ternafi kam mutasil. Kita ayat lepas ni. Zat Tuhan. Maka kalau satu macam ni, dia bukan tak panggil sa lah. 2, 3, 4. Satu lagi dia panggil ternafi kam munfasil. Menatang apa kam munfasil? Ada seorang lagi Tuhan sebalah Tuhan tu. Dia panggil sesuatu yang juzuk yang bercerai. Saya dengan tuan-tuan ni panggil kam munfasil. Di tubuh saya seorang ni, tapi kerat 3, 4, hakikatnya jadi 5, 6, 7. Itu dia panggil kam mutasil. Maka kena nafi dua-dua. Tuhan bukan sifat jenis macam kita seorang ni, dan bukan jenis bercerai macam ni. Kita dua ni. Dengan tuan-tuan ni. Itu dia panggil Tuhan sah. Bukan jenis macam ni, bukan jenis macam tu. Kena ternafi kam mutasil, kena ternafi kam munfasil. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Gitu. Dan diibaratkan. Yang diibaratkan nak faham kata tu. Ni. Ternafi kam munfasil. Yang dikata ternafi, tertidakkan kam munfasil tu pada zat dia, pada sifat, pada perbuatan Allah Ta'ala tu. Yakni bilangan yang suku-suku. Macam saya dengan tuan-tuan ni. Kamu pastilah. Maka kita semua ni bukan sah, berbilang-bilang dia panggil. Tak berbilang. Saya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah manusia semua ni. Kita ada yang setanding dengan kita. Maka kita tak boleh panggil sah. Cuma panggil seorang. Dan tubuh kita satu ni juga. Memang cakap seorang, sebenarnya berbilang-bilang. Tu kamu tasil, kena tolak, kena nafi dua tadi ni. Kamu tasil dan kamu fasil. Baru tercapai maksud dikata sa Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ini tidak jenis giring ketu gini.
Macam tubuh kita, macam meja ni. Meja ni ada seumpama dengan meja tu. Meja lain-lain tu dipanggil kam munfasil. Meja ni seketul ni kam muttasil. Maka Tuhan tidak jenis ni dan tidak ada itu. Maka itu dia maksudnya sah. Sah pada zat Tuhan. Qala musannif rahimahullah. Yakni bilangan yang suku-suku, yang asing-asing, yang dikatakan munfasil tu di mula-mula lagi. Memang tak ada Tuhan jenis macam kita ni. Tidak kamu tasik, tidak kamu fasik. Dengan bahawa ada Tuhan yang satu lagi. Itu maksudnya kamu fasil. Apa maksud zat Allah Ta'ala? Iaitu tidak kamu tasil, tidak kamu fasil. Tu. Tengok. Makna dia apa? Tuhan bukan jenis ketul dalam satu ketul, tapi boleh kerak 5, 6, 7, 8. Dan Tuhan bukan kamu pasal pada. Ada satu lagi Tuhan yang semacam ni. Kita ni kamu tasir dan kamu fasir. Maka kita cakap saja kita seorang, tapi sebenarnya kita berbilang-bilang. Tidak ada sa yang hakiki yang sebenar. Tengok tu dipanggil maksud bagi orang kata sa tu. Sifat yang ada pada Allah yakni sa. Tengok. Yang satu lagi menjadi dua dengan dia. Jadi ada dua Tuhan atau 3 atau 4 kita ni kah. Berbilang-bilang sungguh lah. Nah. Ataupun kamu tasir. Cuma janganlah jadi bengong. Tak sama 5 orang. Saya mari berbilang-bilang. Aku bengong sangat. Nak royak gina. Aku mari seorang lah. Seorang pada cakap. Sebenarnya aku bukan seorang. Aku ini berbilang-bilang. Kalau kerak 2 jadi 2. Kalau kerak 4 jadi 4. Kalau kerak 5 jadi 5. Itu kamu tasir. Tubuh kita, kalau kita tubuh, zat Tuhan, diri Tuhan bukan jenis bertubuh ketul macam ni. Maka tidak bertempat macam ni lah. Dan juga tidak ada satu standing macam kita ni. Kamu fasik. Tengok. Itu dia panggil sa Allah Ta'ala. Itu sifat sa. Sa yang hakiki lah. Kita bercakap di mulut bolehlah kata seorang. Tengok. Maka tidak mustahil pada akal. Tak boleh terima sekali-kali Tuhan ini kamu tasil dan kamu fasil. Tengok. Habis. Hatu ba zat dia. Tengok ni. Begitu juga dan satu sifat dia. Apa dia tu? Ibarat dari ternafi kamu tasil. Sifat dia pun tak kamu tasil. Sifat kita kamu tasil. Tengok. Dengan bahawa dengan makna bahawa tu boleh faham bahasa kita. Dengan makna yang dikatakan ternafikan mutasi pada sifat tu, dua sebangsa masalahnya. Sifat Tuhan bukan jenis dua. Walau duduk dalam satu, bukan dua. Kita ni berbilang-bilang sifat kita. Tengok tuan-tuan. Sifat kudrat Tuhan yang ada di zat Tuhan, dia sah saja sifat kudrat dia. Sifat kudrat kita ada juga dalam tubuh kita yang satu ni, tapi berbilang-bilang. Tengok nah. Kudrat tangan belah kanan lain, kudrat tangan belah kiri lain, kudrat kaki lain, kudrat kaki kiri lain. Nampak tak? Berbilang tak? Tu dia panggil kudrat tu, kita katakan tenaga lah. Jadi sifat tenaga yang ada di kita ni, nampak ya sah, sebenarnya berbilang-bilang. Tangan lupuh dah, kaki lupuh dah, kepala pun tak boleh bergerak, kopak lekor hidup lagi. Nampak tak? Jadi sifat kudrat contoh dia, kudrat kita ni berbilang tak? Berbilang lah. Mu tumbuk balik sini tak apa kuat, padahal tu kudrat juga. Nampak satu, tumbuk lindung lagi. Penapa balik sini pelengong, penapa balik sini kurang lagi, tak ada. Jadi dalam satu kita sebenarnya berbilang-bilang sifat kita. Sifat kita berbilang-bilang. Main bola, aku main bola dulu masa muda-muda. Aku midfield dulu ni. Ingat komar ke aku. Lawan tu semuanya Malaysia ni dia best sikit. 11-11, 9-11, 7-11. Orang tu main 7, kami main bola. Taman kami bola dulu ni. Aku main midfield sudah. Tak kena lari teruk.
Main wing kiri, wing kanan, mampus kekeng. Jaga harta bola korang ya. Tak gitu. Jadi kederak belah kiri sepak boleh tak? Boleh, tapi tak macam. Tak apa kuat. Tapi kederak kanan kaki, deras sikit. Maka kudrat kita berbeza tak? Kudrat itulah sifat. Duduk dalam satu dipanggil kamutasi kita. Berbilang-bilang kita, tak boleh panggil soleh. Sifat kita berbilang-bilang. Baik ni. Itu dipanggil kita ni Tuhan bukan macam tu. Kalau kudrat sah saja. Dia tak ada kudrat ni bagi 2, 3, 4. Kita kudrat kita, sifat kita contoh kudrat. Dia banyak. Kudrat kangan lain, kudrat kaki lain, kudrat penyepak lain, kudrat kepala lain, kudrat keni hakik lain. Semua banyak kudrat sebenarnya. Sifat kita banyak dalam satu. Maka sah tak kita weh? Kita berbilang-bilang sifat kita. Tu maksud sifat kita berbilang. Tuhan dah iradat sah, kudrat sah, sifat dia tengok. Ilmu sah, kita berbilang-bilang tak? Kita berbilang-bilang. Tu dipanggil kita ni mutasil. Apa dia? Sifat kita. Berbilang-bilang pada satu benda. Tengok dalam satu tubuh ya, tapi sebenarnya berbilang-bilang. Tuhan tak sifat dia. Tengok. Dua-dua sebangsa masalahnya seperti dua kudrat. Nampak tak? Tuhan tak ada jenis, bukan ada dua kudrat sifat dia. Kudrat tu sifat lah. Macam kita ni, kudrat dalam tubuh kita ni nampak di zahirnya satu saja geng, tapi sebenarnya berbilang-bilang. Kudrat kaki ling, kudrat tangan ling, kudrat pangan, kudrat kepala ling, kudrat kaki kiri ling, kudrat kaki kanan ling. Dia jadi tahu, dia panggil berbilang-bilang. Tu makna dia kita semacam Tuhan tak? Kita berbilang-bilang. Sifat kita. Tuhan kudrat dia sah saja. Tengok. Dan irodak pun macam tu juga, bukan berbilang-bilang. Kita berbilang-bilang. Ila akhiri sami' basar kalam mukhalafah. Maka tidak sekali-kali. Itu dipanggil sah pada sifat. Kalau katanya kita sah pada sifat Tuhan macam mana? Sifat Tuhan tidak berbilang-bilang. Seperti kita berbilang-bilang sifat kudrat. Mudah contoh. Mudah contoh kudrat lah. Sebab kudrat tangan duduklah satu tubuh. Ini dipanggil kamutasi. Sesuatu yang berhubung. Tapi sebenarnya berbilang-bilang. Itu maksud dia maksud bagi sah. Tengok. Maksud bagi huresa makna dia ternafi, tertidak sekali-kali kamutasil pada sifat Tuhan. Dan diibaratkan, satu lagi pula. Ternafi itu tertidak. Kamunfasi pula. Mudah ya faham tiga utir tu ya. Dia ada 6 perkara. Kamutasi, kamufasi. Kamutasi pada zat, ingat. Kamutasi pada sifat. Kamutasi pada af'al. Kamufasi pada zat. Kamufasi pada sifat. Kamufasi lah. Jadi gitu ya. Ingat pecah gitu ya. Nak boleh reti ya, insya-Allah. Mengaji boleh reti insya-Allah. Tapi kena rajin lah, jangan malah mengaji mapuh tak reti deh. Kena mikir mengaji tauhid ni. Satu kena perhati tu dia panggil kena nazar tilik tengok dengan fikiran. Kena fikir tengok ustaz royak tu. Nak tunjuk benda tak nampak. Pekah tak apa kita boleh tunjuk. Nak takbir cara mana hakik tangan sakat tu. Sebutan macam mana bunyi balah ni. Tauhid ni kena nampak di fikiran. Menyuluh di hati tu. Boleh nampak gitu. Tengok. Ni mengaji tauhid. Kalau musnah yang dikatakan, yang diibaratkan pula, ternafi, tak. Ternafi itu tak lah. Takkan mufasil padanya pada sifat. Dengan bahawa ada sifat bagi yang lain boleh beri bekas seperti ada kudrat bagi yang lain. Mudah saja. Tengok. Tadi ni maksud dia, kamutasi tadi ni. Tertidak kamutasi. Makna dia kudrat Tuhan bukan berbilang-bilang macam kita tadi. Di pada tu. Satu lagi maksud bagi ternafi kamufasil pada sifat pula. Seperti sifat kudrat tu ada kudrat yang lain yang setanding dengan Tuhan. Maknanya yang bercerai lah. Saya dengan Tuhan tadi satu. Saya sendiri.
Kudrat saya ni banyak dalam badan, kan mutasik. Saya dengan pozi, tu dia panggil kan munfasik. Maka kudrat saya ada yang bersamaan standing dengan pozi. Nampak tak? Jadi dua lah. Jadi dua tu dia panggil kan munfasik. Tu maksud nak hurai kata Tuhan bukan jenis macam ni, bukan jenis yang itu. Sifat dia pun bukannya ada satu Tuhan lagi yang standing dengan Tuhan. Kudrat yang lain yang boleh beri bekas lain pada Allah ada tak? Tak ada. Kita semacam saja. Saya dengan tuan-tuan berlama ni. Ada yang semacam saya. Ada pemikiran sama saya apa dah? Rank sama kuat dengan saya apa dah? Sebab tu orang ambil tinju pun sama berat pun. Dia mau timbang sama-sama 50-50. Nampak tak? Ada tak standing kita? Ada standing dia panggil. Tengok. Seperti ada kudrat bagi yang lain. Tu lah. Tu dia panggil ternafikan munfasil. Yang boleh membekaskan padanya. Pada. Bukan dia tu. Ambil atas sikit. Dan diibarat pula daripada ternafikan munfasil. Maksud yang kedua. Esa pada sifat ni. Apa dia? Iaitu tidak kan munfasil pada sifatnya. Dengan maknanya. Saya tambah tu makna tu bukan ada situ. Tapi dengan sini ada dengan makna. Dengan maknanya bahawa ada sifat bagi yang lain. Ada satu Tuhan lagi yang bersifat Tuhan tadi ni yang boleh beri bekas seperti adanya kudrat bagi yang lain boleh membekas pada apa-apa bekasan. Ada tak yang lain? Tak ada dah. Tuhan saya. Tu dipanggil kudrat Tuhan pun Tuhan saya. Kalau ada dua gini dipanggil kan munfasil. Kudrat Tuhan ni pun boleh beri bekas timbul manusia, makhluk. Kudrat Tuhan ni pun dia dipanggil kan munfasil. Maka Tuhan tidak begini. Dan tidak dalam satu ni kudrat dia 2, 3, 4. Maka tu dipanggil kan mutasil. Maka hak pusingan dia apa? Kesimpulannya ialah tu kudrat Tuhan adalah satu. Maksud nak hurai kata apa? Tuhan bukan ada satu yang standing. Kudrat Tuhan yang boleh memberi bekas macam Tuhan Allah. Tu dia panggil yang maksud yang kedua. Maksud pertama iaitu bukannya sifat Tuhan ni seperti kudrat tu dia berbilang-bilang. Tu contoh kudrat lah, mudah faham. Contoh sifat lain pun macam itulah juga. Iradah, sami' basar. Tidak ada satu sami' yang ada pada Tuhan ni yang berbilang-bilang. Macam kita seorang satu ni. Dan tidak ada satu lagi yang semacam kita. Saya dengar. Bosi pendengar macam saya juga. Tuan-tuan pendengar itu dia panggil kamu fasil. Mustahil. Tak terima akal. Itu dia maksud bagi pada sifat. Qala musannif rahimahumullah. Gitu deh. Mengaji bahasa dia lah. Nak kena mikir gitu. Anwar Ibrahim pun mikir ke? Nak pergi hantar surat pun. Tu tak mengaji. Tu bukan mengaji apa. Fikir belah nak ambil. Tak boleh ambil lagi. Tak boleh ambil. Sebab apa tak boleh ambil? Ambil lagi. Sebab Tuhan tulis tak ambil lagi dia. Kalau timur bagi boleh ambil. Tuhan beri timur. Nampak kena lah. Tengok. Benar harus saja. Boleh dah Anwar jadi Perdana Menteri? Wajib kan mustahil harus? 3 utir tu kan payah mana? Nak kata wajib. Apa maksud wajib pada akal? Tidak dapat tidak Anwar mesti ambil. Mana boleh? Itu di mana? Bukan wajib lah. Kalau tak wajib mustahil. Anwar tak akan boleh. Siapa nak halang Tuhan membolehkan Anwar? Baik. Maka Anwar nak jadi menteri ni harus saja. Boleh jadi, boleh tidak. Kenapa? Anwar sendiri pun perkara harus. Bila benar harus ni dia jadi gitu. Faham ni? Dia jadi gitu. Kalau Tuhan kehendaki boleh jadi, dia jadi. Kalau tak boleh jadi, mepeh gitu. Bila-bila. Nak kata kena kalau musnah. Sebab dia benar harus royak dah, bukannya benar mustahil. Apa maksud mustahil? Benar yang tidak koden, tidak azali. Benar mustahil ni benar tak ada sekali-kali, seperti anak Allah. Mana boleh kata mustahil? Dan benar wajib apa tu? Wajib macam zat Allah tu. Wajib ada, tak ada. Kita ni benar gini-gini, maka boleh tak? Jangan dia jawab mustahil. Harus saja. Cuma tak tahu bila tu. Tahun 2030 dulu.
Kalau musuh Rahimah. Politik pening kepala aku tak erti lah. Pening kepala aku. Yang hak kerajaan ni pun satu. Aduh, haklah kerajaan ni. Pakat naik molek dah kelahi pada. Nak terbaik nak gebuk kerusi pada. Nak buat apa kerusi orang kira meja. Kita pergi kedai petani nak makan lah. Orang kira bayar set meja ke set kerusi. Ikan bawal, ikan siakak dia kira set meja. Dia tak bayar kerusi. Kerusi mu 20 orang pun set RM40, RM40. Rebuk kerusi lama-lama boleh orang meja. Aku pening pula. Rebuk kerusi Melayu kita ni. Orang nak meja. Dia macam ni ya, cerita Piramli. Do, re, mi, Laksmana, 3 orang. Dihantar oleh seorang raja pasir 2 butir. Ingat tak? Nak pergi selamat putri sebujur sirih. Ingat tak? Semua tengok TV kita. Piramli legenda, kita legenda dari ada. Demo ni gigi ni. Dapatlah 3 benda ajaib. Do dapat ketika terbang. Re ni air tompel dapat bangsi hikmah. Oh ni. Sekarang lagi dapat teropong ajaib. Oh. Bila dapat putri sebujur sirih pakat rebuk lah. Kawan tu kata, aku lah punya pasal ni. Tidak macam mana nak boleh bunuh Menteri Pasola. Nak kalahkan Menteri Pasola bukan senang. Ray kata, sabit tika terbang aku lah. Dia kata, tak. Kalulah tak nampak dengan teropong hikmat aku di mana tempat Pasola. Macam mana kita nak boleh bunuh Menteri Pasola? Ray kata Ray. Dia kata kena, kalau tidak sabit bangsi hikmatku, macam mana nak jumpa buluh runcing Menteri Pasola kebar. Mau nampak lagi weh? Dia ada pah bersatu UMNO. UMNO kata sabit akulah boleh make ni. Kerana aku kerusi banyak. Kalau geng Azmi tak lari, duk mepeh gitu. Azmi geng Azmi tibik dengan Mahathir tibik lah. Kalau PAS tak sokong, tak cukup juga. Bering pun tak boleh kita. Kalau PAS tak sokong apa lah, demo 2 tak cukup juga. Kalau UMNO saja pun tak cukup juga. Dia macam kita Doremi. Nampak lagi? Ingat bengongnya. Pakat nak putri bujur sini, lah sekali dapat apa? Boleh ke raja pasal berdengung palang kau. Mau ingat ke nah, jangan duk berebut sangat, lama-lama boleh korang habis. Aku nak riak ya, aku tak mbak. Kita nak buat kena leh. Demo bidang atas tu. Jangan duk rebut. Semua ada kerja belakang. Tak sabit 3 ni tak boleh baik daripada PH saudara. Nak tengoklah kalau musannif rahimakumullah. Itu ad-dinu nasihat. Tapi nasihat kita tak ada tu lah. Demo lagi pandai bahagian tu. Orang biasa hidup senang, dia bukan hidup susah. Tak tahu. Hari-hari makan sedap naik kereta BMW, tiba-tiba nak naik Wira mapuh tak naik ke darah. Menjadi ke mana pun lagi. Musannif faham itu deh. Ingat ke pemimpin lah. Kita Doremi tu. Tak ada siapa boleh sembang sedap. 3-3 semacam Kalau musannif rahimah. Tak kita habis. Balatai ke demo. Sekali-sekali kita lukuh kepala sikit. Kalau mengaji betul pun pening juga lah. Gitu. Habis bab tu faham lah. Itu maksud sa pada sifat. Maknanya bukan kam mutasir, bukan kam munfasir. Sifat Tuhan. Itu maksud sa tu. Kata. Adapun disandar. Disandar ni idofat dia panggil. Adapun disandar tuturan kepada makhluk. Tapi kita bercakap kita kena. Dek. Ni semua ni seperti rumah ini tu kan Abdullah buat. Bercakap tak apalah. Rumah ni aku yang buat tu. Itu cakap Zohid. Hakikatnya siapa dia? Tuhan. Tak sedut pandai lah. Ku cakap tuturan makhluk biasalah. Apa? Adapun disandar. Disandar sifat kerja buat tu. Apa dia? Tuturan kepada makhluk. Seperti rumah ini tukang Abdullah. Seperti kita katalah rumah ni aku yang buat. Tu cakap tuturan biasa ya. Tengok. Masalahnya misalnya dia kata, maka dengan jalan ikhtiar, maksud dia kita ikhtiar saja. Tapi pada menimbul bekas Tuhan. Mana dia kita bukan berkongsi dengan Tuhan.
Jangan sampai kena Tuhan pun tolong aku buat sini. Kita pun dah sebenarnya Tuhan yang menimbulkan perkara. Ada satu sifat lagi dia panggil sifat imkan. Dia panggil. Nah. Saya dapat sifat apa? Sifat takwin, sifat imkan pula. Sifat takwin dia panggil. Tuhan berkehendak akan timbul rumah, kata dia. Kita pun dengan ikhtiar dan sengkeleng hati buat rumah. Nah. Jadi buat rumah tu Tuhan berkehendak timbul dengan sifat kudrat dia. Jadi nak membentuk rumah tu bujur ke tajam ke bucu ke bulat ke tiga segi, satu sifat lagi nama dia takwin. Siapa beri timbul? Tuhan juga. Cuma atas kita ni atas ikhtiar, fikir, tilik. Dia panggil. Bukan pada menimbul perkara. Tu dia panggil. Cuma boleh sebut tak? Boleh. Sebut atas apa? Atas ikhtiar saja kita. Sebab tu ikhtiar kita tak beri bekah. Ikhtiar tak beri bekah. Kalau pegang kita yang buat kita timbul, itu orang qadariyah dia panggil. Bukan sunnah wal jamaah. Ayo. Aku yang punya pasal semata-mata aku ya. Kalau aku kerak jerong jadi jerong. Kalau aku kerak bulat jadi bulat. Kalau gitu kumah sungguh Tuhan buat kerja apa? Nampak tak? Itu dipanggil orang qadariyah. Kudrat kita yang memberi bekah. Tuhan tak terima langsung. Jadi ayat Quran bercanggah tak? Quran kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan akulah yang membuat akan kamu dan barang yang kamu lakukan. Maka ada di kita pertama ikhtiari, nombor dua ikhtirari dia panggil. Apa ikhtiar? Kita sekali hati tilik fikir dengan akal buat. Jadi nak menimbul kalau jadi itu Tuhan juga. Satu lagi benda ikhtirari apa? Tak sengaja. Jalan-jalan tersepak batu. Siapa boleh jadi? Tuhan juga. Di mana? Jadi buruk dan baik siapa boleh jadi? Tuhan juga. Tu sunnah wal jamaah. Kalau pegang kata kita buat gini jadi gini, itu dipanggil orang qadariyah. Kodrat kita menimbul bekah. Sabit gini, kuat gini. Kalau begitu semua orang berjaya. Semua orang berjaya. Kita cuma ikhtiar atau sengkeleng hati dia panggil. Ada kita. Kehendak tu. Tapi pada memberi bentuk bekah semua timbul perkara Tuhan. Tengok tu dia panggil ternafi akan kan muntasin dia. Dan usaha juga. Sebab dengan usaha ikhtiar ya kita ni. Pada beri bekah sebenarnya Tuhan. Buatlah nak tanpa pun. Kerja apa pun. Semua di Tuhan. Yang ni, ada sini ni. Yang ni sengkeleng hati. Mampus kekeng tak apa. Kamu nak baca kena. Sengkeleng tak apa. Sekeleng ni bahasa kami pun. Bahasa internasional punya. Bahasa kok belah Geri, kok belah Bali ada lah. Orang kulit nak tanpa tak tulis. Dia panggil skleng tadi. Sengeleng pun boleh panggil skleng. Muni skleng setuh kuning. Dia panggil sengaja. Mu sengaja tu dia panggil sengaja hati tu. Kita ni ada ikhtiar, usaha, sengaja hati. Memberi bekah Tuhan. Nampak tak? Kita ikhtiar. Macam Nabi Ibrahim lah dia usaha tekan pisau tajam tadi ni. Nak putus tekak Nabi Ismail. Nampak tak? Lepas tu dia asah pula pisau tajam. Nampak? Apa kudrat tu? Kudrat Nabi Ibrahim lagi. Kudrat tajam pisau lagi. Kuah tajam tu. Teka-teka tak masuk. Maka di situ ada kudrat Allah. Kudrat makhluk yang ni Nabi Ibrahim. Dan kuah tajam makhluk juga. Tiga-tiga ni. Sebab apa tak putus tekak? Kalau kita pegang sabit tajam atau kuat usahanya Nabi Ibrahim putus tekak lah. Bahawa kita kata kena? Kita Nabi Ibrahim hanya ikhtiar tekan dan adat dia kena tajam. Tapi pada akal harus putus. Harus tak. Mana dalil? Bulu roma Nabi Ismail pun tak putus. Itu kita pegang kata apa? Di situ ada kudrah Allah pada satu pekerjaan yang kam sekali. Tapi sebenarnya saja yang membekah, yakni kudrat Allah. Nampak zahir kita tekan kuat pisau tajam, dua benar kudrat tu, satu lagi kudrat Tuhan. Tak betul? Kok nak dah? Tu dia panggil saja. Hanya kudrat Tuhan pada memberi bekas.
Nampak deh? Tu dah panggil sa tu. Tuhan saja. Sebenarnya nampak di perbuatan kita tu pada ikhtiar, pada usaha, pada sengkling hati. Qala musannif rahimahullah. Gitu. Tengok kita. Gitu nah, habis nah. yakni usaha tu. Tengok. Sengkeleng hati. Mau tulis itulah sengkeleng hati ni nak mau sengaja. Dia panggil sengkeleng. Tengok. Dan susah lelah. Atau dia panggil renyuh. Kali pasal. Ni faham tak? Renyuh tak kita? Macam-macam. Kita boleh usaha ikhtiar pada memberi bekas Tuhan. Macam kita dah ajar anak mengaji lah. Habis cekap perah otak royak apa semua cukup. Kalau kita yang royak pandai, anak murid dengan tok guru sama. Tok royak 10 reti. Tak. Ada budak dapat nombor 1, ada budak dapat nombor 2, ada dapat nombor 30. Ada hak bengong tu tak serupa langsung. Buku semacam buku, kelas semacam kelas, baju semacam baju, rencana semacam rencana. Cikgu sama-sama. Cukup mata, cukup tubik, cukup masa, cukup tubik. Kedatangan pun semacam. Tapi hak ni nombor 1, hak ni nombor 30. Kalau ikhtiar cikgu itu kan, nombor 1 semualah. Nampak ke? Pada memberi bekas pandai siapa dia? Tuhan. Guru hanya usaha, ikhtiar, cari akal, formula. Bukan formula 1, tu lawan ni. Formula ni cari jalan. Cari jalan, ikhtiar, fikir, tilik. Cari kaedah-kaedah matematik tu. Algebra, algebra, atros macam yang tak tahu nak buat. Macam lah. Cikgu sains positrik, neutrion, sulfat, royak macam-macam. Nak beri pandai tubik-tubik duk bengong gitu. Kenapa? Pada memberi bekas pandai adalah Tuhan. Jadi kalau pandai kita boleh belagak lah. Ada belagak. Untuk guru kah? Mu pak kiai kata sudah lah. Sebab Tuhan pilih pergi ke mu. Bukan untuk belagak, untuk jalan tanggungjawab. Ni so jadi ustaz kayak gitu. Dengan orang tak pun nak bercakap tu. Lah. Tak boleh gitu, tak boleh lah. Sepak anak-anak yang orang habis. Jalan mepet tak ada ni. Tuhan beri kita pun. Bukanlah Tuhan beri. Tengok. Berlama orang mengaji. Tapi Tuhan pilih seorang dua jadi ustaz, dia tok guru. Bukan untuk belagak, untuk menyapai agama. Bukan untuk megah. Taklah megah ni. Tuhan tanya mampu kita esok. Qala musannif rahimah. Kadang-kadang ustaz nak pergi rumah. Jumpa dengan aku kok ni tak mau tegar pula. Aku benci semua. Aku tegar awak tak kenal duk kampung Keliku. Bila mari kok kulai kok pinian dikit jadi lengah. Sebab malu saya macam aku. Aku pun Tuhan tulis sejak azali duk berbaling. Kalau duk Amsterdam, because tomorrow morning everything. Tapi bila jumpa dia jadi malu nak sembang. Awak tak kenal aku, dia tak tu. Aku dah jadi bahasa Melayu dah sebab kita kat Ulu. Awak kena Tuhan tulis sejak azali lagi saya duduk di Bali. Kalau UK Kingdom, aku speaking sampai habis. Umur tengah habis. Ni dah lah baru jadi ustaz, jadi kata sikit jumpa kok ni jangan nak sombong dengan orang. Kita tengok sebab apa Tuhan beri kelebihan. Kerana Tuhan pilih kita. Gitu nah. Kalau Tuhan beri pandai pun Tuhan pilih kita. Nak buat kena. Sebab apa? Pandai, bodoh, cerdik, hebat, kaya, semua dah Tuhan beri dok yalah. Ni mengaji tauhid penting. Ni jangan dok XYZ nah. Tengok qala musannif rahimah. Tengok kita. Dan berserta. Tengoklah kita buat kerja dengan susah lelah. Nampak di luar lah usaha ikhtiar, buat pelan. Berserta anggotanya juga dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan telinga. Nak buat satu-satu perkara tu. Tapi di situ ada kudrah Allah pada memberi berkah. Itu dipanggil sa. Hanya kudrat Tuhan saja. Bukanlah dengan jalan makhluk memberi bekas. Ingat tu. Hak jadi cikgu pun sabik saya hajar rajin lah pandai. Dia lah gitu. Jangan nak pegang gitu nah. Jangan pegang gitu. Kita ada anak seorang budak sekolah. Lepas tu beri pula dengan makan ubat minda tu. Jamu hak mahal sekali tu. Sutin 600. Panggil pula cikgu pula bukan cikgu komen-komen SPN STP tu. Hak cikgu ijazah tu atas pada ijazah master. Atas pada master aku tak tahu dah master of puppet. jadi kumpulan metalika ni. Tinggi sungguh lah. Mari hajar. Bila pandai mari sabit siapa dia beri? Tuhan beri pandai.
Kadang-kadang tu cikgu kemah makan masa molek tapi terbit bengong juga. Kenapa? Pada memandaikan adalah Allah. Ingat tu dia panggil hanya kudrat Allah sah saja pada memberi bekas. Tidak ada satu tandingan lagi yang boleh beri bekas. Kalau kita kata kita apa boleh pandai, tak Tuhan boleh panggil, dia panggil kamu fasih macam kita. Tengok dia panggil kamu masih pada memberi bekas timbul kala. Tengok. Dan habis. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada perbuatan. Tengok. Dan satu pada perbuatan pula apa maksud? Dia kata sa pada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni sa gena langit, bumi dua dah. Tapi kata sa juga, sa kok mana? Kata Tuhan ni perbuatan dia satu. Tapi perbuatan Tuhan berbilang-bilang. Kok mana? Tengok. Faham lah? Tengok. Dan satu pada perbuatan itu. Dia kata-kata maksud sa pada perbuatan tu macam mana? Ibarat daripada ternafi perbuatan daripada yang lain atas jalan memberi bekas. Tak ni. Hanya bak beri bekas ni Tuhan saja. Bak beri bekas Tuhan saja. Kita makhluk ni walau banyak perbuatan pun tak beri bekas. Kalau kuasa kita pun beri bekas, perbuatan menatang pun beri bekas, Tuhan beri bekas, jadi berbilang-bilang pada perbuatan. Bukan maksud Tuhan satu pada perbuatan, Tuhan buat satu benda, bukan macam tu. Maksud satu pada perbuatan ialah Tuhan saja pada beri bekas. Kita ni zohir saja. Buatlah nak tanpa apa. Tengok nah, tengok. Dengan jalan muttasil berhubung. Dengan bahawa berkongsi. Macam tadi. Tengok nah. Nabi Ibrahim pun ada. Tekan juga. Pisau tajam pisau pun ada juga. Kudrat Tuhan pun ada juga. Kalau tiga-tiga gabung sekali, dia panggil kamu tasil. Maka tak panggil sah lah Tuhan. Dia hanya dapat separuh lah. Tak itu. Dia sebelah, kita sebelah lemu. Tangan kita tekan kuat. Tajam pisau kita dan kudrat Tuhan. Pada putus tekak lemu tu, tekan kuat tu kan tajam pisau. Kan kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan juga. Kalau kita kata, kita tekan kuat pun boleh putus. Tajam gatik, Tuhan pun beri juga kudrat. Maka jadi tiga lah perbuatan. Tidak dipanggil sah pada perbuatan. Dan kuasa Tuhan jadi setengah pula. Itu dia panggil sah pada perbuatan maksudnya. Bahawa berkongsi perbuatan Tuhan kita dengan perbuatan bagi yang lain. Itu maksud bagi sah pada perbuatan. Bukan maksudnya Tuhan buat satu benda tak. Tuhan buat banyak benda, tapi pada beri bekas tu. Walau nampak kita buat, sebenarnya di situ ada kudrat Tuhan pada beri bekas. Sebab tu kita buat contoh mutu tu. Di situ ada pelak, ada minyak, ada wayar dia, ada suih, ada kita pulah minyak. Berapa kudrat dah tu? Tapi pada menjalan mutu tu siapa dia? Dia pegang aku tulis. Tu dipanggil, kalau kita kata sabit minyak petrol tu, sabit pelak tu, sabit kita pula, Tuhan pun beri juga. Jadi berbilang-bilang perbuatan lah. Tak panggil sah. Tengok lagi. Kita pegang apa? Pada adat dia kena macam tu. Tapi kalau Tuhan nak buat boleh tak? Tak ada, semua alat tu pun dia boleh berjalan. Tu dia panggil. Cuma alam ni dia panggil alam hikmah. Apa maksud alam hikmah? Alam sesuatu di balik sesuatu. Mu nak kenyang kena makan. Mu nak pandai kena belajar. Alam akhirat esok dia panggil alam kudrah. Apa maksud alam kudrah? Alam semata-mata kuasa Allah. Dipanggil orang tak mau jelai pun. Hari kiamat esok dalam neraka, lidah akan jelai sendiri, tangan akan mik sendiri guti lidah. Sebab alam kudrah. Di sini nak buat sesuatu, kena ada sesuatu. Ada ikhtiar, ada usaha, tilik fikir. Sebenarnya Tuhan juga. Itu dia panggil sah pada perbuatan. Kalau musannaf rahimakumullah gitu. Tuhan belakang Tuhan belakang. Tengok.
Tu dipanggil sah pada perbuatan. Bukan jenis kongsi perbuatan Tuhan kita dengan perbuatan bagi yang lain. Walau nampak zahir ya. Atau dengan jalan munfasil, satu jalan lagi. Dengan jalan bercerai pula, bukan juga. Dengan bahawa berasing-asing dengan tagan. Apa maksud tagan? Yakni kerja masing-masing. Itu maksud tagan. Maka tidak kedua-duanya. Apa maksud? Tuhan seorang lagi pun boleh beri bekas gitu juga. Ada lagi yang sama tanding dengan dia. Itu dia panggil yang bercerai. Ternafikan muttasil pada af'al. Apa dia? Macam kita sembelih tadi ni. Bukannya duduk sekali kat kerja tugas Tuhan juga. Satu lagi, ternafikan munfasil pada perbuatan af'al. Apa dia? Tidak ada satu Tuhan yang standing dengan Tuhan Allah. Itu dia panggil pada perbuatan menimbulkan memberi bekas Tuhan saja. Itu dia panggil sa pada perbuatan. Tiga nak ingat nak? Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Dia pecah dua pula. Kamu tasik, kamu pasik. Kamu pasik, tasik, kamu pasik. Pecah. Ternafi laka. Reti tak tahu koyak lah. Ikut umur lah. Tak tu telefon pula. Telefon aku. Nak oyak geno tak dalam ni pening kepala ni. Telefon aku jawab anytime. Tak reti aku tanya tok guru. Gitu nah. Aku pening kepala. Hak dok mengajar apa dah telefon. Kadang-kadang aku duduk kereta traffic light. Poli duduk depan. Tanya. Ni aku nak goyak geno dalam surat ni. Saya jawab anytime. Nah kita kena goyak. Ilmu bukan kira. Kena goyak. Jangan takut. Baca-baca tak lepas lagi. Baca tengok goyak. Kalau aku reti goyak. Tak reti nanti dulu. Tanya tok guru dulu. Tengok qala musannif rahimahullah. Cara dia nak kalau nak mengaji sungguhlah. Gitu. Sebab kita akidah. Sikit lagi dah. Adapun muttasil dengan makna banyak perbuatan, banyak tak? Ya. Kita pun tanya tekan, pisau pun di situ juga, kodrak di situ. Banyaklah perbuatan. Banyaklah perbuatan. Tengok. Suih lagi, minyak petrol lagi, pelak lagi. Tu perkara yang menjalankan mutu lah. Situ ada kudat halak ada tak? Akan tetapi daripada Tuhan kita juga sebab sah pada perbuatan Tuhan. Jadi tuan-tuan tajuklah apa pun. Perkara yang berlaku dulu gakulo ni akan datang kerja siapa dia? Tak lain kerja Tuhan semua. Cuma yang haram dia suruh kita keji, suruh kita larang. Benar yang baik suruh kita puji, suruh kita ukuk, suruh kita buat. Ingat tu ya. Benar Tuhan belakang. Kita pegang gitu. Pegang gitu nah, kena pegang gitu. Kita kena mengaji tuan-tuan. Ini akidah kita sunnah wal jamaah. Kita memaham Tuhan faham gitu. Lalu ni timbul kumpulan macam-macam lah. Saya seminggu lepas. Di tempat saya mari satu geng, satu kumpulan. Bukan kumpulan pemain terorokos tak boleh. Kalau mari BPA berterokos, aku nak suruh bos lagu. Mari geng macam kita juga, pakai serban macam kita juga. Ni pening ni. Kalau mari geng serokos kita senang, kita cara rokok dah. Kita pun kenal. Ni mari serban jubah pada kita, mari beli tanah di kampung aku. Anak ayat atas duit banyak lah, aku di situ tak boleh beli tanah. Harap apa aku tinggal ya. Mari di kampung saya beli tanah 2-3 tepat. Nak buka pondok. Kemah lah dek. Tapi demo ni menikah boleh nak. Dia pening dah lawe. Mari pak kampung saya betul. Menikah 6 orang boleh bini. Mula-mula perkara yang jadi bocor ni dia berhenti singgah di kedai. Dia sembang di kedai lah, kebetulan tukang kedai tu duk buat behung lah. Dia kata kita semua ni anak luar nikah. Dia kata. Tu dia buat lah. Kok mana dah musuh orang aku. Sebab Pak Long di kedai pun tak jawab apa. Kalau aku nak tanya gitu musuh orang aku. Dia kata tak, sebab kita semua manusia ni anak luar nikah. Sebab Nabi Adam dengan Siti Hawa tak menikah. Lawak lah weh. Kau pelik dah lah ni kumpulan apa ni. Mari kampung kita nak buat pondok lah tu. Malam-malam jemaah dia mau meratik atas tu.
Polis mic baru ni. Saya klik malam tu polis penuh, kita kat mic. Tapi kerja gitulah, undang-undang Islam tak buat di Malaysia. Kalau sakut dengan akidah macam tu sakut akidah. Kalau Malaysia ni buat undang-undang Islam, undang-undang murtad, lama dah selesai. Alah. Bila buat hukuman seorang murtad ni, setengah ulama kata kurung suruh dia taubat ni. Pertama dia hina Nabi dah. Hina habis kalau Nabi-Nabi ni. Sebab ada ni asal bapa. Tak hina Nabi pun kafir dah. Kalau ikut betul lah. Kalau ikut undang-undang Islam dia suruh tahan setengah kata, tahan 3 hari lah suruh taubat. Tak taubat, pacu tekuk. Barulah selamat agama kita. Tengah kata tak payahlah, pacu teguh. Dia. Man badala dinahu faqtuluh. Nabi kata. Man badala, siapa tukar agamanya bunuh. Tapi oleh kerana kita Malaysia tak boleh buat undang-undang Islam sampai ke ini, orang tak heran timbul hina Islam kata macam-macam. Ni tuan-tuan nampak tak? Tu bahasa Melayu kita satu kumpulan. Takat-takat selesai mahkamah. Dia mau duit banyak, mu singgi mari nak kata apa? Tengok macam Qaidani di Selangor tu. Syiah berapa puluh pak. Allah. Takut tuan-tuan. Bahasa Melayu kita makan petai pun kita juga. Ni yang logat lah. Kalau bahasa lain kita kenyang. Takut duduk kat Taman Selasih ni jenah pening kita. Dia kata gitu nah. Dia kata Nabi Adam tak menikah. Nabi Adam menikah dengan Hawa. Bila Nabi Adam duduk seorang, Allah Ta'ala jadikan dari tulang rusuk ni, belah kiri ni, akan Hawa. Sebab tu rusuk kita belah kanan 7, belah sini kurang 1. Dijadikan. Apa Allah Ta'ala nak buat? Nabi Adam ni dia buat dengan tanah. 40 jenis tanah, 40 jenis air. Tak buat tulang rusuk. Heran apa lama? Kita buat dengan air mani lagi teruk. Bahu pecah kira, tiba-tiba jadi orang. Jadi pensyarah, doktor. Heran apa Tuhan boleh buat? Bila buat Hawa ni, tahu? Hadang pun nak pergi dekat lah orang Tino. Orang Tino biasa lah. Maka malaikat Jibril kata nanti dulu. Kena menikah dulu. Menikah dengan mas kawinnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu Nabi Muhammad ni awal-awal lagi nama dia disebut. Lah kita lah gitu. Jadi kita pegang gitulah, Ahlussunnah wal Jamaah pegang gitu. Sebab tu Tok Guru Bitua dia kata, dia lebih bertua kalau mana-mana bini, orang bini yang jenis cengih-cengih ni. Ada bini jenis cengih ni. Tok laki cakap sepatah, dia 255 patah lah. Tak ada nak repot lagi. Apa peluru tu. Ada je itu bini. Tok laki kan mepet, tak berani. Seman di kedai kereta meja, depan bini, cek sikit. Ada jenis tu, kita nampak kemak. Padahal pelaku pek. Aku bini aku mari, aku tak takut dia. Tak begini. Petua dia gini, dia kata. Ini petua lah, bukan hadis Nabi dia. Tidur malam, jangan tidur belah kanan. Tidur balik kiri. Sebab apa? Mudah-mudahan dia sedar dia asal daripada tulang rusuk orang laki-laki. Tapi jenis cengih ni mutak kanan kiri, cengih sini. Tak ada ubat daripada cocok ubat pelali. Nampak cengih sangat, senyap-senyap injek ubat pelali duk dia. Tunggu orang Tino cengih tak ada ubat. Orang Tino dia mari syekh naik minyak dia mau kata apa. Satu saja kaedah dihajar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ni, duk diam. Ni satu cara. Duk jadi cerai sebab apa orang ni? Dia mau tak belajar dulu sebelum menikah. Orang Tino ni bila dia mari bulan, piuh dia tak berapa belaga api dia. Waya karang bila dia belaga putus sikit, dia shock. Ni dia kelahi puja tu. Bila bini dia mari shock, dia di awangan, dia kata ikut dang. Sok-sok tu laki pula bengong cerai lah. So tu cerai beribu-ribu kan. Ada pun kena belajar. Dalam sejarah Islam dah. Sayyidina Umar Al-Khattab. Misal ni tu dia. Kepala botak. Di mana orang duduk yang tinggi, dia paling tinggi. Sayyidina Umar ni. Mana-mana jalan yang dia lalu, Iblis tak lalu. Satu hari mari seorang, dia jadi khalifah zaman tu. Orang laki-laki ni bini dia cerai tengok. Peng-pang, tak nak tahan. Nak gimik nasihat khalifah lah.
Gigi tengok sampai-sampai di kat rumah, dia apa kena mepek? Dok kena kuliah. Allah Amirul Mukminin panglima perang. Tak takut langsung dengan siapa dia? Dengan bini duk dia. Jadi dia tengok-tengok nasihat apa dia apa kena baik ku kelik. Lepas tu dipanggil lah. Sayyidina Umar mari tak? Laki-laki. Apa pasal kamu mari? Aku mari nak ambil nasihat Amirul Mukminin. Bini aku ni tak lah. Dia kira cerai. Sikit-sikit pun cerai. Umar jawab apa? Hei laki-laki. Dia yang mengandungkan anak kamu. Dia yang basuh pakaian kamu. Dia yang layan kamu tempat tidur. Dia yang menenangkan hati kamu. Susah payah siang malam menyusu anak kamu. Hak tu ku tambah tu. Banyaklah weh. Banyak kerja ni. Meninggalkan bapak dia sebab ikut kita. Apa salah sangat dia bersyarah kita sah. Supaya hilang jiwa dia tu. Saat dia senyap jangan lawan. Senyap sungguh. Tu petua daripada Khalifah yang mulia, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cara-cara nak handle bini. Cara nak handle bini. Dia panggil. Tapi kebanyakannya jenis tu lawan pina lah. Jangan lawan. Kalau kita lawan, ceng lagi, dia ceng lagi. Habis. Dia mau jenis ketubah tak pakai tag tu. Tak jabatan pakai buat ni jangan pasal. Kalau musnah. Bahaya dia tu cara. Dia ajar siap. Menikah tak? Menikah. Kita kena mengaji tuan-tuan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah supaya masuk kumpulan-kumpulan dalam Malaysia ni banyak sangat, dan undang-undang nak jaga kita agama tak ada, sebab kita tak boleh draft undang-undang murtad. Learning lagi payah sebab tak cukup quorum. Masa ramai dulu kita nak buat tak beri. Tuan Guru Hadi cakap dalam bab hurai bab murtad ni, bila mana Datuk Harusani Zakaria buat keluar kenyataan orang Melayu 100,000 lebih jadi murtad. Tok Hadi buat draft supaya kita kerajaan ni buat undang-undang murtad. Waktu tu Melayu banyak. Ahli parlimen UMNO pun ramai. PAS pun ada. Banyak kita ni. Waktu tu kita boleh buat. Tapi bila Tok Hadi huria dengan ayat Quran, dengan kaedah, dengan macam-macam cara supaya menyelamat agama Islam daripada murtad ni, bangun wakil rakyat BN Seri Gading saya ingat. Marang. Kalau mau khutbah balik Rusila. Ini perangai Melayu kita ni. Lepas tu kita nak salah siapa dia weh. Lepas tu bila KP tengok, jawab macam tu ya. Masa tu KP DAP, pun ada MCA, pun ada gerakan, pun ada PPP, pun ada. Aku pun reti politik. Beci tak ada bahasa Melayu kita ni. Melayu bengong jenis itulah yang pucuk jadi gini. Lepas tu nak derah macam mana? KP pakat tak sokong. Goyak pula, jahat pun semua tak boleh. Apa ikut ya? Makna dia ada dah jemaah Islam yang sebut bab murtad. Saya ingat masa tu tuan-tuan. Ini adalah rakaman tuan-tuan tengok. Seri Gading pakai barang mau khutbah balik Rasulullah. Allahu Akbar. Kita hurai nak jaga agama ni. Tu sebab tu kita nak hakik pemimpin ni, carilah pemimpin yang mukhlisina lahuddin, ikhlas pada agama. Wa ma umiru illa liya'budu. Dia ikhlas kat nak agama, jangan hak cari makan kedarah. Ni cari pemimpin hak makan kedarah. Nak janji boleh bikin batik ya. Sokong naik api, naik hangit. Tengok kau lah, jangan marah lah ada sini nah. Nak buat gana ad-dinu nasihah. Aku kata cerita yang benar. Itu nah. Lepas pada ni carilah pemimpin yang nak jaga agama. Hak nak jaga perut, tuan-tuan tengok sendiri. Allah sengaja jadi kisah ni sebab apa? Tuhan nak tunjuk kita inilah pemimpin yang kita dulu-dulu hakik. Dia mau tak peduli agama nak jadi pak, janji tempat dia boleh duduk dia mau kacau, baru dia mau lawan. Tengok kau lah musuh-musuh. Aku tak sebut parti pak lah. Tengok kau lah musuh ni. Tapi motolah siapa dia. Sikit dah. Daripada Tuhan kita jua belaka-laka. Walau perkara tu berlaku nampaknya kita yang buat makhluk yang lakukan, hakikatnya Tuhan belaka. Tuhan belaka. Maka tidak dinafikan dia, tak boleh nafi. Cumanya hanya wajib disabik. Kita ni nak nafi tak boleh lah. Memang manusia buat. Siapa buat rumah tu? Dia tu. Siapa dia kerja macam ni, jadi gini ni? Dia tu. Kawan ni lah. Itu kita sabik saja. Apa dah? Orang kata pakai sandal saja.
Tak boleh nafiat tu. Tapi wajib, hanya wajib kita ni sabit Allah Ta'ala. Nak nafiat tu tak lah. Jangan dia bertanya pula sebab apa ni. Mu kena sama ni. Nak kena Allah Ta'ala. Mampu lah gitu dah. Semua buat Allah. Ni siapa dia masak nasi ni? Allah Ta'ala. Buatlah. Klik. Siapa masak ni timah nasi ni? Mengaji Ustaz Zamri kata semua Allah. Allah yang masak nasi. Buatlah kalau itu dah. Siapa baca teh melo ni, teh ni? Pergi kedai petani pun siapa baca ni? Allah Ta'ala. Buatlah. Bukan macam tu sebenarnya. Hak tu tak boleh nafi. Cuma wajib bagi kita sabit kata Allah Ta'ala pada perkara tu semua. Faham ni? Tu dia maksud kata apa? Sa pada perbuatan Allah. Tak ada nak hurai dah. Aku nak klik dah ni. Tuan ni. Saya mari jamak siap dah. Saya nak kena klik awal dah. Saya tuan-tuan semaya lah. Baik tu. Percaman, yakni dalil ni. Jadi bila kita kata goyak saat ni, kita faham baru. Tapi bukti di mana? Bukti kata Tuhan sa pada zat, pada sifat, pada fa'al tu. Tak ada bukti lagi. Akidah kena buat mari bukti. Mana buktinya? Maka buktinya percaman kata Tuhan, satu Tuhan itu wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ dulu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikal ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.